Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastawshiduhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Salawatullahi wa salamuhu ala habibina al-mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Tuan-tuan muslimin muslimat sidang jemaah dirahmati Allah, alhamdulillah kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya dapat kita bersama pada malam ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini pertemuan yang diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita syukur alhamdulillah dah berapa bulan sejak daripada lepas bulan puasa itu lah jumpa bulan puasa tu sampai hari ini kita dah berada di bulan Rabiul Akhir. Dah 2021 dah Rabiul Akhir pun hampir penghujung. Jadi sudah agak lama kita tidak bersama. Jadi mudah-mudahan semua kita sentiasa diberi kesihatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umur. Allah sentiasa beri kekuatan untuk kita terus melakukan amal-amal yang saleh insya-Allah. Main tengok masjid tuan-tuan pun mimbar baru. Alhamdulillah. Mimbar lama duk dah habis. Mimbar tu kira antara yang paling lama ada dalam masjid ni lah kan. Daripada kira sedap-sedap kita dengan masjid ni, saya lah, umur saya lah, sedap-sedap saya dengan masjid ni, mimbar tu dah ada dah. Mimbar tu dah diguna pakai. Dan sampai masa untuk dia diganti dengan mimbar yang baru, dan pastinya semangat yang baru akan memberi satu kekuatan yang baru juga kepada kita semua. Saya nak mengajak sikit tuan-tuan pada malam ini sebelum kita bacakan satu dua hadis kita, iaitu saya nak mengajak tuan-tuan untuk mengenang pemergian almarhum Tuan Guru Ayahanda Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki rahimahullah. Saya yakin tuan-tuan juga mengenali nama ini, walaupun mungkin tak pernah berguru secara langsung dengan beliau, tetapi hampir kebanyakan masjid pasti akan ada seorang dua para ustaz kita, para asatizah kita, para pengkuliah kita yang
mengajar di masjid kita menggunakan kitab yang telah dikarang atau kitab yang telah disunting oleh almarhum. Sama ada kitab 40 hadis akhir zaman, peristiwa akhir zaman. Sejak zaman berzaman, kitab itu telah dijadikan sebagai silibus, bahan kuliah. Kitab itu merupakan kitab yang pertama yang telah disusun dan diterbitkan oleh almarhum, iaitu pada tahun 1991. Ketika itu kami di Derang itu, saya lah baru darjah 6 tahun 1991. Itu buku yang pertama. Kemudian buku yang kedua iaitu kitab Bidayatul Hidayah, yang merupakan terjemahan daripada kitab almarhum Imam Al-Ghazali rahimahullah, yang sering beliau ceritakan kepada kita bahawa beliau telah mengambil barakah dengan menamatkan penterjemahan beliau di dalam suatu ruang yang disebut sebagai Zawiyah Al-Ghazaliyah di Masjid Besar Jami' Al-Umawi di Damsyik, Syria pada tahun 1992. Jadi walaupun sebahagian kita mungkin tak pernah berguru secara langsung, tetapi jasa beliau dalam menghasilkan kitab, bahan-bahan bacaan, bahan kuliah yang pastinya secara tidak langsung kita telah bersama menyerap ilmu yang telah beliau sampaikan melalui penulisan-penulisan tersebut, yang telah disampaikan kepada kita oleh para pengkuliah, para asatizah kita, dan pastinya ada ganjaran yang cukup besar yang mengalir kepada almarhum dalam setiap amalan yang kita lakukan, hasil dari kefahaman kita terhadap ilmu yang telah beliau catatkan di dalam kitab-kitab tersebut. Tuan-tuan, almarhum meninggal dunia pada usia lebih kurang 63 tahun pada 30 Oktober lepas. Hari ini 24 November, beliau meninggal pada 30 Oktober lepas di tanah kelahiran beliau, iaitu di Banjarbaru, Kalimantan, Indonesia. Dia orang Indonesia, tetapi kehadiran beliau ke Malaysia sejak 1984 dan bertugas di Ma'had Tarbiyah Islamiyah Derang, berkahwin dengan orang daripada kampung Lepai dekat dengan Derang, kemudian membina suatu legasi keilmuan yang pastinya kehilangan beliau ini adalah suatu kehilangan yang beliau sendiri pernah sebut, bahawa beliau pernah menyebut dalam satu kuliah, dan beliau memberi contoh kematian almarhum Tuan Guru Haji Saleh di Sik itu, bahawa pepatah Melayu yang menyebut patah tumbuh hilang berganti itu adalah pepatah yang sesuai kepada selain para ulama. Untuk ulama tak sesuai dengan kata-kata seperti itu. Ulama ini kalau dia patah, payah nak tumbuh. Kalau dia hilang, payah nak berganti. Ulama yang punya kecintaan, tidak sekadar kecintaan mereka yang kuat terhadap Allah, kecintaan mereka yang kuat terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, mereka juga punya kecintaan terhadap masyarakat ini. Sebab itu mereka sanggup menghabiskan umur mereka, susah payah mereka, perik jerih mereka itu semata-mata untuk melihat apa yang telah mereka bawa, apa yang telah mereka dakwahkan itu sampai kepada masyarakat. Setelah tahun 2001, almarhum bertekad untuk membuka pondok beliau sendiri di Kalimantan, dan Allah kurniakan keizinan 5 buah pondok beliau sempat lebarkan dia punya sayap keilmuan dan juga sayap dakwah beliau di tanah kelahiran beliau, iaitu di Kalimantan, Indonesia. Ada di Muara Teweh, ada di Banjarbaru, ada di Samarinda, dan ada di 2 tempat, 3 tempat lagi. Termasuk di Malaysia, beliau sempat juga
membuka, mengasaskan, tapi belum sempat masuk pelajar. Bangunan baru siap, iaitu di Ranau, di Kundasang. Di Kundasang. Tuan-tuan, beliau memilih tempat-tempat seperti ini. Sebenarnya yang beliau tahu bahawa tempat-tempat seperti ini ialah bukan tempat-tempat yang akan menghasilkan ataupun boleh didatangi oleh anak-anak orang yang ada duit, orang yang boleh bayar iuran tinggi. Tak, itu bukan keutamaan beliau. Kerana beliau mengambil suatu pendekatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh almarhum Syekh Ni'mat Yusof ketika membuka Ma'had Derang dulu. Matlamat para ulama seperti ini ialah untuk menjadikan pondok-pondok dan pesantren-pesantren ini sebagai benteng untuk mengukuhkan akidah umat Islam. Beliau cerita dalam buku ni, tuan-tuan. Buku ini disiapkan pada tahun lepas. Tajuk buku ni cukup menarik. Apa tajuk dia? Alhamdulillah, umurku genap 63 tahun. Beliau lancarkan buku ini pada bulan Julai 2020. Beliau tulis di sini bahawa pada hari Khamis tanggal 23 Julai tahun 2020 Masihi, yang bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijjah 1441 Hijriah, insya-Allah genaplah usia saya 63 tahun mengikut hitungan tahun Hijri, dan 63 tahun 1 bulan 14 hari mengikut hitungan tahun Masihi. Anak beliau, Ustaz Ali Zainal Abidin, diceritakan setelah selesai solat jenazah ghaib yang diadakan di Derang pada 30 Oktober itu, Ustaz Ali ni kata apa? Abah ni memang bercita-cita untuk meninggal pada usia 63 tahun. Memang dia bercita-cita untuk meninggal dunia pada usia 63 tahun. Sering diulang, sering disebut, kalau boleh nak meninggal pada usia Rasulullah, kalau boleh nak meninggal pada usia Rasulullah, kalau boleh nak meninggal pada bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian kata anak ini, syukur, kata anak ini, syukur Allah makbulkan cita-cita abah. Abah mereka, Syekh Ahmad Fahmi, meninggal pada usia 63 tahun dan meninggal pada bulan Rabiul Awal. Itu bersamaan dengan 23 Rabiul Awal 1443 Hijriah. Jadi sudah tentu pemergian beliau, kalau kira dengan umur kita kata kalau kira dengan umur kita baru 63 tahun ini, masih banyak lagi perkara yang boleh dibuat sebenarnya. Itu pada perkiraan kita, itu pada perhitungan kita. Tetapi pada perhitungan orang yang seperti Syekh Ahmad Fahmi ini, ternyata kerinduan mereka untuk kembali kepada Allah setelah mereka berpenat lelah dalam kehidupan mereka di dunia itu tidak sama dengan keinginan dan juga cita-cita kita. Kita kalau ditanya, tidak mungkin kita merasakan bahawa kita ada satu target tentang umur kita. Bahasa sakit dada pun kita kata takkan nak mati dah kot. Itu ungkapan kita. Almarhum pernah cerita kepada para pimpinan pondok beliau, dekat-dekat nak habis umur, dipanggil semua, Syekh bagi satu wasiat, cerita tentang hala tuju pesantren dia. Dan ada dalam buku ini hala tuju pesantren itu, kemana sebenarnya, apa cita-cita dia, apa yang dia nak bawa, kenapa dia menumbuhkan pondok-pondok seperti ini. Syekh sebut, dia kata sepanjang hidup dia pernah 3 kali sakit teruk. 3 kali pernah sakit teruk. Kali pertama dan kali kedua, dia kata alhamdulillah Allah makbulkan permintaan dia untuk diberi kesembuhan. Kali pertama dan kali kedua dia minta kepada Allah dan Allah sembuhkan. Allah sembuhkan. Kali pertama dan kali kedua ini, anak dia cerita pula, bila kita tanya,
Anak dia Ustaz Ali kata sebenarnya, dia kata abah duk cerita dekat kami, tapi itu kali pertama abah ceritakan kepada pimpinan pondok dia. Ketika Syekh sakit kali yang pertama, pada ketika itu Syekh minta sungguh-sungguh kepada Allah, minta Allah panjangkan umur dia, minta supaya dia sempat untuk siapkan pondok-pondok yang dia hajatkan dengan tujuan-tujuan yang saya sebutkan tadi. Dia minta sungguh-sungguh, dia minta, ya Allah berilah kesempatan, berilah sikit lagi umur kepada dia. Kerana penting tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi tengok Syekh cerita dalam buku ini, tuan-tuan kalau sampai di sana melihat suasana yang ada dengan lambang-lambang salib memenuhi sepanjang jalan, binatang-binatang khinzir ini sudah jadi belaan. Sudah tidak heran lagi kepada masyarakat di situ tentang kepentingan untuk beragama. Dicampur aduk habis antara adat, budaya dan dengan tuntutan agama, dan itu membimbangkan. Karena kalau itu tidak ditangani, anak-anak muda tidak diajar, para pemuda dan pemudinya tidak dididik dengan kemantapan akidah dan juga kekuatan syariah yang mampu untuk mereka berpegang dan berdiri kukuh patuh kepada perintah Allah, maka akan lahirlah generasi-generasi yang pastinya mereka ini jauh daripada apa? Jauh daripada apa yang telah dibawa kepada kita oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu hasrat besar. Itu sering kita ungkapkan bahawa kewajipan untuk menyampaikan agama ini bukan kewajipan seorang dua. Dia bukan tugas orang-orang yang kita panggil ustaz, bukan tugas orang yang kita panggil tok guru semata-mata. Dia adalah tugas kita semua. Setiap Muslim itu berkewajipan untuk menyampaikan agama ini dengan apa cara sekalipun. Nabi pernah bersabda kepada kita, balighu anni walau ayah, sampaikanlah apa yang telah aku sampaikan kepada kamu walaupun satu ayat. Ayat ni tuan-tuan, kalau kita baca ayat ni, yang pertama ayat hak kita duk baca tu, yang kedua ayat itu tanda. Ayat itu adalah tanda. Maknanya kalau kita tidak punya kemampuan untuk menyampaikan apa yang disampaikan kepada kita oleh Nabi secara bertulis ataupun secara verbal, secara lisan yang kita mengajak orang, maka sekurang-kurangnya kita boleh tunjukkan kepada orang bukti bahawa kita itu adalah seorang Muslim. Tanda kata kita seorang Muslim itu apa? Sembahyang kita jaga dengan baik, aurat kita tutup dengan sempurna, sampai masa kita puasa. Itu antara tanda kita sebagai seorang Muslim. Dan dengan doa itu tuan-tuan, Allah makbulkan permintaan almarhum, dan alhamdulillah sempat beliau siapkan beberapa pondok dan pesantren itu. Sakit kali yang kedua, seperti mana yang diceritakan oleh anak almarhum, ketika itu almarhum baru saja memulakan proses suntingan semula kitab Sayrus Salikin yang dikarang oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Kitab asal Syekh Abdul Samad ini tulisan bahasa Jawi, dia tulisan Jawi, bahasa Melayu tulisan Jawi, tetapi lenggok bahasanya adalah lenggok bahasa kitab Jawi lama. Lenggok bahasa kitab Jawi lama ni kita hari ni pun baca, kadang-kadang kita tak boleh jumpa hujung pangkai dia, sebab pengolahan itu sangat berkait rapat dengan kefahaman yang tinggi terhadap bahasa Arab. Tak faham bahasa Arab, kita payah nak faham kitab-kitab Jawi lama. Waktu Tok Guru yang mengajak kitab Jawi lama tu, walaupun dia mengajak kitab Jawi, tetapi kemampuan dan kemahiran
Guru-guru seperti ini dalam penguasaan tata bahasa Arab adalah tinggi. Tidak, dia tak boleh cerita. Maka Syekh Ahmad Fahmi mengambil satu pendekatan, dia nak sunting semula kitab-kitab itu dan nak dijadikan pengolahan bahasanya dengan bahasa yang lebih mudah mengikut susunan bahasa kita pada hari ini. Pada ketika itu almarhum itu sakit, almarhum minta lagi kepada Allah sehingga beliau sempat siapkan suntingan kitab tersebut, tuan-tuan, 4 jilid semuanya. Setiap satu jilid tebal dia hampir 400 muka surat. Siap 2 edisi, satu edisi Rumi, satu edisi Jawi, sempat disiapkan. Bila sakit kali yang ketiga, almarhum cerita kepada para pimpinan pondok beliau, almarhum kata, bila sakit kali yang ketiga, yakni kali inilah, almarhum kata, saya sudah malu untuk mohon kepada Allah. Saya sudah malu. Macam seolah macam tak ada alasan lagi dah nak minta kepada Allah. Maka Syekh kata, terpulangkanlah kepada doa-doa kalian, mudah-mudahan Allah makbulkan. Terpulanglah kepada anak-anak murid yang nak berdoa, minta Allah panjangkan umur dia. Tapi untuk dia mohon kepada Allah, Syekh kata, aku tak mau minta dah, aku dah malu dah. 2 kali dah aku minta dan Allah berikan permintaan itu kepada aku. Malam akhir hayat almarhum hadir ke musalla untuk menunaikan salat secara berjamaah, salat maghrib. Memangnya kecintaan tinggi almarhum ialah kepada salat berjamaah. Kalau almarhum kurang sihat, tak mampu untuk berada di musalla, beliau akan panggil 2-3 orang pelajar untuk datang ke rumah dan salat berjamaah dengan beliau di rumah. Itu antara sesuatu yang rutin beliau lakukan. Pada malam itu solat maghrib, dan kemudiannya Syekh terus melaksanakan solat fardu Isya secara jamak. Maghrib, kemudian Syekh solat tarawih Isya jamak, kerana faktor kesihatan beliau yang memang beliau rasakan semakin teruk. Balik ke rumah, dalam tempoh daripada pukul 8, 8.30 sampai pukul 11 malam itu, Syekh sering minta untuk dibawa, untuk dipapah ke bilik air, untuk bersihkan diri, untuk buang air kecil, buang air besar, beberapa kali. Sehinggalah pada yang terakhirnya sekitar jam 11 malam, ini diceritakan oleh anak almarhum yang berada di Indonesia, Mujahid Ahmad Fahmi, sehinggalah dibawa masuk untuk kali yang terakhirnya. Syekh minta, mulanya kata nak ambil wuduk saja sebab badan panas, badan semakin panas. Tapi bila sampai dalam bilik air, Syekh minta nak mandi. Almarhum minta nak mandi. Bila minta nak mandi, Syekh dimandikan dengan mandi yang cukup sempurna, kemudian berwuduk dengan wuduk yang cukup sempurna. Kemudian setelah itu dibawa keluar dari bilik air. Pada ketika itu pun mereka masih lagi memerhatikan bahawa almarhum masih mengekalkan pengamalan sunnah untuk masuk dan keluar dalam bilik air itu, masih lagi mendahulukan kaki kiri, dan ketika keluarnya mendahulukan kaki kanan. Walaupun dalam keadaan dipapah, dipegang, bila sampai saja di luar, di bilik, diletakkan di atas katil, Syekh mula berada dalam keadaan yang semakin lemah dan akhirnya tidak sadarkan diri. Dipanggil pihak hospital, dibawa ke hospital, diberi rawatan rapi, sehingga akhirnya pada hari Sabtu pagi 6.45 pagi, kejadian awal itu pada hari Selasa malam, kemudian pada hari Sabtu pagi subuh 6.45 pagi, Allah telah menjemput almarhum untuk kembali kepadanya, untuk bertemu dengan insan-insan dan orang-orang yang dikasihi beliau. Kita bayangkan, disifatkan oleh seorang pimpinan di pondok pesantren itu, Ustaz Muhammad Imran, dia kata ini suatu kewafatan yang cukup indah. Kita bayangkan, dah mandi siap sendiri,
dah buang siap dah apa yang ada dalam perut ni, berwuduk dengan wuduk yang sempurna tuan-tuan sebelum menutup mata untuk kali yang terakhir. Para ulama seperti ini tuan-tuan, para ulama seperti ini, kematian mereka mengejutkan kita. Kenapa mengejutkan kita? Masa dia hidup kita tak berasa sangat pun nak pergi mengaji dengan dia, tapi bila dia mati tu, bila dah tok guru tak ada dia, kita dah berasa rugi tu. Masa dia ada pun kita rugi, masa dia tak ada lagi lah kita rugi. Tapi itu tidak mengejutkan almarhum, tidak mengejutkan orang yang guru-guru ini. Kita yang terkejut. Tapi kalau kematian kita tuan-tuan, kalau kematian itu kita yang mati, kita yang mati. Dalam duduk sihat-sihat kita mati. Orang kata semalam dia duduk main sembahyang isyak dengan kita, dia nampak sihat lagi. Tiba-tiba subuh dengar kata dia dah tak ada. Main sembahyang subuh ni dah ada orang bak depan, semalam haji, semalam dah meninggal dah. Semalam dia duduk ada lagi main mengaji dengan kita di kuliah. Sembahyang isyak semalam pun dah ada lagi sembahyang sebelah aku lah. Itulah. Umpah dia cerita kata sakit dada sikit sebelum subuh tu, betul habis umur. Tuan-tuan, kita dengar kematian yang macam tu, kita terkejut tak tuan-tuan? Kita terkejut. Tapi hakikatnya tuan-tuan, orang yang mati itu, kita yang mati itu sebenarnya lebih terkejut daripada orang yang masih hidup. Kita lebih terkejut. Kenapa kita lebih terkejut? Dengan kematian kita. Orang lain terkejut juga dengan kematian kita, tetapi kita lebih terkejut dengan kematian kita sendiri, kerana kita tidak pernah pun melakukan persiapan dan persediaan untuk mati. Kita tak pernah bersiap, kita tak pernah bersedia untuk berhadapan dengan kematian. Habis bagaimana kita nak menerima kematian itu dengan senang hati? Tak, kita pasti terima kematian itu dengan cara apa? Dengan cara yang cukup terkejut. Aku mati dah kak, aku mati dah kak. Banyak lagi benda tak selesai buat ni. Hutang banyak tak ada bayar. Dengan orang tu tak ada kau minta maaf, dengan orang ni tak ada kau minta maaf. Demikian beza antara kita dengan kematian para ulama. Sebab itu kematian para ulama ini adalah suatu kematian yang sepatutnya seluruh umat ini meratapi kematian ini, merasai kehilangan betapa apa yang disebut kepada kita oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an. Sesungguhnya Allah tidak menghilangkan ilmu itu dengan macam tu saja, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tetapi kata Nabi, Allah akan mengangkat dan menghilangkan ilmu itu dengan Allah mengambil kembali para ulama. Matinya para ulama, dia akan pergi dengan ilmu-ilmu dia, dia akan pergi dengan aura dia, dia akan pergi membawa barakah yang ada dengan dia. Maka tinggallah kita, umat-umat yang akhirnya kita akan ditemani oleh mereka-mereka yang sesat, ditemani oleh mereka-mereka yang hanya cuba untuk menjadi pemberi fatwa kepada umat, tetapi ternyata mereka itulah yang sesat lagi menyesatkan. Itu antara tanda-tanda akhir zaman yang disebut oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan dimuatkan dalam kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman tersebut. Dalam buku ni Syekh Ahmad Fahmi menyebut tentang jasa besar almarhum Syekh Ni'mat Yusof. Syekh Ni'mat ketika mengasaskan Ma'had Derang sehingga menjadi satu tarikan kepada almarhum Syekh Fahmi untuk balik dari India dan berkhidmat di Ma'had Derang, tidak terus balik ke tempat beliau. Syekh Ni'mat pun tuan-tuan yang meninggal dunia pada tahun 2003, meninggal dunia pada tahun 2003 bulan 9. Raya Haji tahun tu bulan 1 2003. Zulhijjah tahun 2003 itu jatuh pada bulan 1. Selesai sembahyang Raya Haji, Syekh Ni'mat panggil semua dan diberikan satu ucapan yang cukup panjang. Dalam ucapan itu antara yang disebut oleh almarhum Syekh Ni'mat Yusof ini, Syekh Ni'mat kata apa?
kalau ikut kepada bangsa saya, dia kata, kalau ikut kepada keturunan saya, dia kata, umur kami ni tak pernah lebih 63. Tak pernah lebih 63 tahun. Dan saya pun, dia kata, umur saya, dia kata, bulan 2 nak mai ni, dia kata, bulan 2 nak mai ni pun cukup 63 tahun, dia kata. Jadi barangkali ini bahasa yang sering digunakan oleh almarhum. Barangkali dia kata umur saya pun boleh jadi takat ni lah, boleh jadi tak lama dah lah. Dia sebut dari bulan 1 sampai bulan 9, tuan-tuan. Syekh Nemat sebut satu-satu watak-watak utama yang membantu beliau membangunkan ma'had, yang sanggup berjuang, berkorban harta benda, jiwa raga untuk membangunkan ma'had bersama. Sebut satu persatu. Siapa yang mendukung dia, siapa yang bersama dengan beliau. Akhirnya pada baru 9, memang tepat 63 tahun beliau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah, dan pastinya kepada Allah juga tempat untuk kita kembali. Bila masanya, wallahu a'lam. Allah rahsiakan. Ada seorang telefon saya baru ni, saya pun tak kenal, tapi bila dia peringat saya, rupanya dia pernah mari jumpa saya di masjid saya di Sungai Petani. Dia orang belah Perak tak silap saya. Dia dapat nombor telefon saya melalui iklan wakaf masjid. Dia pernah mai bawa sumbangan, dia bagi sumbangan. Kita pun tak sih lah nombor dia, tapi dia telefon. Dia kata dia mimpi tentang kematian. Dia kata dia mimpi tentang kematian. Dia tanya aku, ustaz boleh bantu tafsirkan mimpi? Tafsir mimpi. Saya kata minta maaf banyak abang, saya tidak ada keilmuan dan keahlian untuk menafsir mimpi. Cuma bagi saya mimpi ini saya punya pandangan. Mimpi ini yang pertama ialah dia adalah mainan tidur kita. Apa maksud mainan tidur? Apa-apa yang kita duk sering fikir sebelum kita tidur, itulah yang akan bawa masuk dalam mimpi kita. Baik. Kalau benar kita mimpi ataupun kita fikir soal kematian, boleh jadi benda yang kita fikir itu akan masuk dalam mimpi kita. Tetapi saya kata, hakikatnya memikirkan tentang kematian itu tidak boleh menghalang kita daripada kita meneruskan kehidupan kita dengan baik. Para ulama seperti almarhum Syekh Fahmi, almarhum tuan-tuan guru kita yang lain, mereka ketika mereka memikirkan tentang kematian, pikiran itu membuatkan mereka lebih kuat bekerja. Ingatan mereka kepada kematian membuatkan mereka lebih semangat untuk menyampaikan dakwah mereka. Tapi kalau kita duk fikir mati, sampai kerja pun tak berpi, market pun tak boleh nak pergi beli ikan pun tak boleh. Pasal apa? Duk fikir nak mati ni. Hanya duk pegang sejadah saja, pegang tasbih, duk kira nak semayang, duk kira nak buat amalan yang hanya dengan amalan itu kita rasakan kita dah mampu buat persiapan untuk kematian kita. Itu bukan cara yang tepat untuk kita mengingati kematian. Itu bukan cara yang tepat. Karena amalan-amalan yang akan membawa kita kepada bertemunya kita dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan melayakkan kita untuk mendapatkan ganjaran syurga, itu adalah sangat terbuka luas. Bahkan kalau kita ambil contoh dalam hadis-hadis Nabi juga, banyak contoh-contoh yang Nabi sebut bagaimana untuk kita selamat dari api neraka ini. Banyak perkara. Ittaqun nar, kata Nabi, walau bisyiqqi tamrah. Takutilah kamu akan api neraka. Usahalah kamu untuk jauhkan diri dari api neraka, walau sekadar kita menyumbang dengan satu cubit daripada buah tamar. Bahkan Nabi ceritakan tentang seorang wanita yang kerjanya berada dalam bidang kerja
yang kita kata yang kotor, tetapi akhirnya beliau mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala hanya kerana dia memberi makan kepada kucing. Banyak sebab. Jadi antara yang saya sebut kepada yang bertanya itu, saya kata, janganlah kerana kita terlalu memikirkan soal kematian ini, kerana kematian pasti tiba. Bersedia atau tidak, kematian itu pasti tiba. Tetapi jangan sampailah ingatan kita kepada kematian itu menghalang kita daripada kita menjalankan tugas dan tanggungjawab kita yang lain. Tanggungjawab mencari nafkah untuk isteri dan anak-anak. Takkan sampai tak mau keluar rumah langsung. Tak apa sampai hantar. Mama pilih hantar anak-anak sekolah. Abang nak semayang. Pasal apa? Duk rasa macam nak mati lah. Itu suatu tanggapan yang sebenarnya kena segera kita ubah. Kalau demikian, panjang dah sembang saya ada cerita pasal mimpi dia. Mudah-mudahan Allah beri kelapangan kepada beliau untuk keluar dari masalah itu. Baik tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita baca 1-2 hadis pada malam ini daripada kitab kita. Kita sambung masih lagi pada bab yang menceritakan tentang kelebihan azan dan juga menjawab azan. Masih di situ hadis yang ke 349 351. Okey, baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wa an Salamah radhiyallahu anha qalat, 'allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqula 'inda adhanil maghrib. Daripada Ummu Salamah. Ummu Salamah ni adalah Ummul Mukminin, isteri kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Suami beliau yang asal nama Abu Salamah. Abu Salamah. Sayang sungguh Ummu Salamah ini kepada suami dia. Tetapi setelah kematian beliau, setelah kematian Abu Salamah, Nabi kata, kalau ada yang lebih baik dari Abu Salamah, mau tak terima jadi suami? Dia kata, mana ada? Nabi kata, ada. Orang itu adalah Rasulullah. Maka akhirnya Ummu Salamah menerima, dan Ummu Salamah pun menjadi isteri kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan bergelar sebagai Ummul Mukminin. Ummu Salamah ni cerita, dia kata, qalat, kata dia, 'allamani Rasulullah. Dia kata Nabi telah mengajarkan kepada aku an aqula inda adhanil maghrib. Dia kata Nabi telah ajar aku dengan satu doa untuk aku katakan atau untuk aku bacakan pada ketika azan maghrib. Bila dengar azan maghrib, maka yang perlu dibaca adalah doa ini, sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada Ummu Salamah. Apa doa itu? Doa itu ialah Allahumma hadza iqbalu lailik wa idbaru naharik wa aswatu du'atik faghfirli. Atau sebahagian bacaan disebut faghfir lana. Apa beza faghfirli dengan faghfir lana? Faghfirli kalau doa tu kita baca seorang-seorang, kalau faghfir lana kita baca ramai-ramai. Ni itu menunjukkan dhamir mutakallim wahdah, hak kita seorang-seorang bercakap. Faghfirli maksudnya ampunilah daku. Faghfir lana, ampunilah kami. Daku dan kami. Daku tu seorang, kami tu ramai. Jadi kalau jadi tu imam,
Kalau kita baca doa, maka doa yang kita kena baca dhamir ataupun kata ganti di belakang itu tak boleh kata ganti diri dia seorang. Kalau jadi tu imam, kita selesai solat, kita baca doa, dan doa yang kita bacakan itu kata ganti diri kepada doa tersebut mestilah menunjukkan ramai, tak boleh menunjukkan seorang. Macam kita baca wirid selepas daripada semayang, wirid selepas daripada semayang. Tapi pada doa yang kita bacakan pada wirid setelah salat itu, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, mengikut pandangan Dr. Wahbah Az-Zuhaili, berdasarkan kepada hadis Nabi kita SAW, doa itu perlu dikekalkan dengan dhamir hak seorang, itu perlu dibaca dengan dhamir seorang. Tak salah pun kalau tu imam nak tukar kepada dhamir ramai, kepada kata ganti nama yang ramai, tidak salah. Tetapi mengikut pandangan Dr. Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah, dalam kitab beliau Fiqhul Islami wa Adillatuh, dia kata tang tu kena kekalkan Allahumma ajirni, bukan Allahumma ajirna. Dan dia dibacakan pada 2 kali semayang, iaitu pada wirid solat maghrib dan juga pada wirid solat subuh. Dan dia tidak dibacakan, boleh dibaca, benda ni sunat, cuma dia tidak dijadikan bacaan pada solat-solat yang lain kecuali pada solat subuh dan juga pada solat maghrib. Baik, doa ini adalah doa yang diajarkan yang diajarkan oleh Nabi kita SAW kepada Ummu Salamah. Doa yang hendak dibaca dan perlu dibaca pada ketika azan maghrib. Bila orang azan, baca doa ni. Apa bunyi dia? Allahumma inna hadza iqbalu lailik, ya Allah, sesungguhnya saat ini telah menjelang akan malammu, yakni malam yang Allah datangkan kepada kita. Iqbalu lailik wa idbaru naharik, dan ia juga menandakan berakhirnya siangmu. Ini bila terbenam matahari, kan? Bila terbenam matahari, maka bermulalah malam dan berakhirlah siang. Wa aswatu du'atik, serta suara-suara daripada para pendakwahmu, para penyampai agamamu. Faghfirli, maka ampunilah daku, ampunilah daku. Di doa ini kita minta kepada Allah, mudah-mudahan dengan pertukaran antara malam dan siang, dan juga dengan suara-suara dan lidah-lidah yang terus menyampaikan dakwah dan amanah yang ditinggalkan kepada kita oleh Nabi kita SAW, maka kita minta mudah-mudahan dengan berkat itu Allah mengampunkan segala dosa-dosa kita. Namun tuan-tuan, kita kena fahamlah, kita dah bincang itu bab taubat itu, bahawa dosa-dosa besar akan terampun atau terangkat hanya dengan cara taubatan nasuha. Dia tidak akan terangkat melainkan dengan taubat nasuha. Kita sendiri tahu dosa besar kita itu apa, dan kita kena mohon sungguh-sungguh keampunan kita kepada Allah akan dosa tersebut, akan dosa tersebut. Dosa berzina itu dosa besar, itu dosa besar. Mungkin Allah lindung perbuatan zina kita itu tidak diketahui oleh umum. Tak ada orang yang nampak, tak ada 4 saksi yang nampak dengan mata kepala mereka, sehingga kan diumpamakan seperti mana cincin itu disarung masuk ke dalam jari.
Tak ada. Mereka buat sengat-sengat, buat sunyi-sunyi, buat tempat gelap, siapa pun tak nampak. Tetapi kejadian itu berlaku, penzinaan itu berlaku. Si pelaku lelakinya tahu, sedang, dan si perempuannya juga tahu dan sedar bahawa perbuatan ini adalah perbuatan zina, satu perbuatan perhubungan luar nikah. Maka perbuatan seperti itu, walaupun orang tak tahu, walaupun tak ada siapa boleh tangkap, ia adalah membawa kesan yang besar. Bawa kesan yang besar. Dan dia kena minta ampun secara taubatan nasuha, penyesalan yang sungguh-sungguh. Bukan pergi menyesal dan menangis depan hakim. Bukan. Ni bila sampai masa anak nak menikah, anak hak sulung nak menikah, masa tu baru pecah. Pecah kata apa? Yang dia hak duk mengaku pak tu tak layak jadi wali. Pasal apa tak layak jadi wali? Kelahiran anak itu kurang dari tempoh 6 bulan sebagaimana yang disyaratkan oleh mazhab Asy-Syafi'i. Kurang. Tarikh lahir anak ditolak dengan tarikh nikah mak pak tu tak cukup. Maka bila dipanggil, dibicarakan, maka timbullah pengakuan dari mak dan ayah ini bahawa kelahiran yang pertama itu adalah akibat dari ketelanjuran. Tapi ada kes yang terlepas pandang tuan-tuan. Banyak-banyak ni terlepas. Yang jadi mangsa adalah anak ini. Terpaksa dinikahkan semula. Nikah mereka tu terpaksa dibatalkan. Jadi faghfirli yang kita minta dalam doa-doa kita itu, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita, itu adalah kesalahan-kesalahan kecil-kecil yang kita lakukan. Kesalahan yang kecil-kecil. Kesalahan kita dengan orang tak boleh selesai, faghfirli, tak boleh selesai. Kesalahan kita dengan orang tu, kesalahan kita dengan orang ni tak boleh selesai. Berkeling orang tu, berkeling orang ni, tak ada minta maaf, tak ada nak apa, patut mati. Semua pakat dah dewasa, dah tua-tua dah, tapi dah berkeling. Saya pun duk sebut dekat orang-orang di tempat saya, kata cukuplah jenis ada kelih dia, biar zaman sekolah dulu sudah. Main duduk dalam taman, main duduk dalam bandar, main duduk dalam orang kata apa, main duduk dalam kejiranan ini. Kita tu selalu cari pasal nak duduk kelih, nak duduk bergaduh dengan orang. Tua-tua semua dah, anak pun besar-besar lah. Duduk cari pasal apa, berkawanlah dengan baik. Khilaf sikit-sikit tu maafkan. Ada hari dia buat salah, ada hari kita buat benda tak betul. Kalau kita kira salah dia saja, masa bila salah kita nak mengaku? Itu kadang-kadang benda-benda yang kecil-kecil macam tu menyebabkan timbulnya lagi dia punya anak-anak dia. Akhirnya kita tak sempat untuk kita mohon ampun dan maaf daripada kawan-kawan kita. Baik. Jadi kita ambil doa ini, hadis yang diriwayat daripada Abu Dawud dan juga Al-Baihaqi dalam kitab dia Ad-Da'awat Al-Kabir. Jadi doa ni apa? Allahumma inna hadha iqbalu lailik wa idbaru naharik wa aswatu du'atik faghfirli, atau faghfir lana ya Allah, faghfir lana ya Rahman, faghfir lana ya Rahim. Itu ada orang menyusun balik doa itu dan dengan tambahan-tambahan yang bukan dari hadis. Tambahan-tambahan itu bukan dari hadis. Baik. Dan bila nak baca doa ini ulama berpendapat bahawa doa ini dibaca setelah daripada selesai azan maghrib.
Setelah selesai kita baca Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadal wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma inna hadha iqbalu laylik wa idbaru naharik wa aswatu du'atik faghfirli faghfirli faghfirli. Ada yang menyebut kata cukup dengan baca sekali, ada yang mengatakan bahawa kena baca 10 kali. Dan ulama menyebut bahawa dengan pandangan mereka bahawa orang yang dibaca ini, orang yang membaca doa ini akan terpelihara daripada sebarang gangguan, daripada maghrib itu sampai ke subuhnya. Kalau tuan-tuan perasan, kalau tuan-tuan menjadi orang yang sentiasa membaca al-ma'thurat pagi dan petang. Al-ma'thurat ini, al-ma'thur adalah himpunan ayat-ayat Al-Quran dan juga doa-doa dari hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dinamakan al-ma'thurat, yang disusun oleh siapa? Yang disusun oleh Asy-Syahid Imam Hasan Al-Banna rahimahullah. Al-ma'thurat itu, al-ma'thur itu adalah doa-doa yang datang daripada dua sumber ini. Doa-doa yang ma'thur yang datang dari dua sumber, iaitu yang pertama dari Al-Quran dan yang kedua datang dari hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ada doa-doa yang tidak ma'thur, doa-doa yang dikarang, yang para ulama kita mengarang. Dia tidak berasal daripada hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan dia bukan daripada ayat-ayat, bukan dari ayat-ayat Al-Quran. Doa selepas baca surah Al-Waqi'ah, doa selepas baca surah Al-Kahfi, doa selepas baca surah Yasin dan sebagainya, itu tidak ada doa yang ma'thur. Itu tidak ada doa yang ma'thur. Itu doa yang dikarang, yang disusun oleh para ulama kita, mengambil makna untuk kita mohon sempena barakah surah-surah yang kita baca. Adapun doa-doa yang ma'thur ini daripada dua sumber itu, daripada dua sumber tersebut. Maka al-ma'thurat itu dihimpunkan oleh Imam Hasanul Banna akan doa-doa yang ma'thur itu, dan antara doa yang dimaksudkan adalah doa ini. Antaranya adalah doa ini. Dan ketika kita menemukan doa-doa ini di dalam hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi akan menyebut bahawa barang siapa yang bersalawat kepada aku 10 kali pagi dan 10 kali petang, maka dia akan mendapat ganjaran demikian-demikian. Maka itu diambil oleh Imam Hasan Al-Banna dan disusun. Okey, salawat Nabi ni 10 kali kena baca pagi, 10 pagi kena baca petang. Mari mana ni angka 10 ni? Angka 10 ni disebut oleh Nabi dalam hadis Nabi. Disebut. Demikian juga dengan doa-doa yang lain. Doa apa nama ibu segala istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk. Itu doa. Demikian juga dengan doa-doa lain. Asbahna ala fitratil Islam, amsayna ala fitratil Islam, asbahna wa asbahal mulku lillah. Itu semua diajarkan kepada kita oleh Nabi dalam hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ada yang Nabi sebut jumlah bacaan dia, ada yang Nabi tidak sebut. Dan apa yang Nabi tidak sebut itu, maka para ulama mencadangkan supaya bilangannya itu dijadikan 3. Bilangannya itu dijadikan 3 kerana menjadi kesukaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan sesuatu perkara itu dengan Nabi melakukan 3 kali. Macam kita duk basuh tangan, ambil sembahyang, basuh muka. Ada keadaan Nabi basuh sekali saja, ada keadaan yang lain Nabi basuh 3. Bahkan menjadi kesukaan Nabi untuk basuh 3 kali. Sebab itu basuh muka yang kali pertama itu wajib, kali kedua dan ketiga itu adalah sunat, mengambil apa yang telah dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Adakah tiap-tiap kali Nabi ambil sembahyang Nabi buat 3 kali? Tidak. Tidak. Baik. Kita ambil satu lagi.
Hadis yang seterusnya 352, wa an Anas ibn Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuraddu du'a bainal adhani wal iqamah. Tidak akan ditolak doa yang diangkat pada ketika antara azan dan juga iqamah. Maknanya dalam hadis ini nak habaq Sayyidina Anas nak habaq hadis yang Nabi sebut ini bahawa di antara azan dan qamat itu ada ruang doa yang mustajab, yang doa tak kala diangkat pada ketika itu. Di saat kita merafakkan doa kita kepada Allah, doa itu tidak akan ditolak. Doa itu tidak akan ditolak. Maknanya dia ada doa yang mustajab. Demikian juga ada hadis yang lain kita temukan bahawa doa yang diangkat ketika mana? Ketika antara dua khutbah, bainal khutbatain, di antara dua khutbah. Itu juga ada waktu yang mustajab doa pada ketika itu. Sebahagian masjid waktu dua khutbah itu tidak ada Bilal yang membacakan salawat dan sebagainya, tetapi dia diam. Kenapa diam itu? Diam itu memberi ruang kepada para jamaah untuk mohon doa dia sendiri, daripada dia duduk ikut apa yang dibacakan oleh Bilal ketika antara dua khutbah itu, tetapi dia tidak mendoakan apa-apa, maka diberi ruang. Sebahagian masjid buat macam itu, doa Allahumma anta rabbi, doa yang tadi doa istighfar itu, Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu. Dan juga doa-doa lain yang kita boleh ungkapkan, minta pada ketika itu. Ada waktu ijabah, ada waktu mustajabnya. Demikian juga antara azan maghrib, antara azan dengan waktu iqamah, pada ketika itu ada waktu yang mustajab doa. Baik, rawahu Abu Dawud wa Tirmizi. Baik, kita baca sikit lagi. Ada dua lagi je hadis pada hujung ini. Baik, wa an Abdullah bin Amr qala rajulun ya Rasulullah innal muadhdhinina yufaddilu lana faqala Rasulullah, ada jatuh sini ni. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada ayat ini ditulis faqala Allah la, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qul kama yaqulun fa idzan tahait fasal tuqa. Ada beberapa orang ni habaq kata, orang-orang yang duk azan ini, depa ni kan ada kelebihan berbanding dengan kami. Kan kita baca sebelum ini hadis-hadis yang menceritakan tentang kelebihan orang yang azan. Ada hadis yang Nabi sebut, barang siapa yang azan selama 7 tahun, dia kutibat lahu bara'atun minan nar, ditulis kepada dia bebas dari api neraka. Dengan syarat-syarat lah. Ni azan 7 tahun lah. Azan 7 tahun, berturut-turut 7 tahun tak pernah tinggal. Lepas 7 tahun kata dia azan sedap lah. Dia kata tu lah, tu tak ambil air sembahyang. Tak cukup syarat dengan syarat-syaratnya. Baik. Jadi bila muazzin ini ada kelebihan yang banyak berbanding dengan orang yang tidak melaungkan azan, dia mengadukan Nabi, maka Nabi kata qul kama yaqulun. Bila dah mereka tu azan, bila muazzin azan, hampa pun ucapkanlah macam yang diucapkan oleh muazzin. Apa masalah? Bila muazzin sebut Allahu akbar, Allahu akbar, kita pun sebut Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, kita pun sebut asyhadu an la ilaha illallah. Fa
idzan tahait, kata Nabi, bila kamu dah selesai daripada ucapan itu, azan pun selesai, kamu pun dah selesai ikut apa yang telah mereka sebut, fasal tu'ta, maka kamu mintalah apa pun pada ketika itu, insya-Allah Allah akan beri. Mintalah apa pun, Allah akan beri. Tapi iyalah, kita pun dah sebut itu tentang doa. Tidaklah yang diminta itu akan kita nampak terus. Allah akan beri dengan cara yang Allah sendiri maklumi, bukan dengan cara yang kita nak. Dan yang terakhir daripada Ibnu Umar, yakni Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man adzana 12 sanatan wajabat lahul jannah wa kutiba lahu bi ta'dzinihi fi kulli yawmin 60 hasanah wa li kulli iqamatin 30 hasanah, rawahu Ibnu Majah. Kata Nabi, barang siapa yang telah melaungkan azan selama 12 tahun, man adzana 12 sanatan, dia ni istiqamah sungguh dengan tugas dia sebagai muazzin, dengan tugas dia sebagai muazzin 12 tahun, 12 raja tu, bahkan lebih, wajabat lahul jannah, Nabi kata layak dia untuk masuk dalam syurga, layak dia untuk masuk dalam syurga. Tapi dengan syarat lah, macam kita sebutkan tadi, dengan syarat, dari sudut keikhlasannya, dari sudut kejujurannya, dari sudut kemahuannya. Bukan dia lakukan itu kerana orang lain, tetapi dia lakukan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu syarat yang wajib. Secara konsepnya demikian, tuan-tuan. Jadi yang memenuhi kriteria itu, wajabat lahul jannah, layak bagi dia untuk mendapatkan syurga Allah. Wa kutiba lahu bi ta'dzinih, dan telah dicatatkan bagi dia setiap kali dia azan, fi kulli yaumin, pada setiap hari itu, 60 hasanah, dengan 60 kebaikan, 60 kebaikan. Wa li kulli iqamatin 30 hasanah, dan setiap kali dia iqamah, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu iqamah itu kata Nabi ada 30 kebaikan. Lagu mana bentuk kebaikan itu? Yang 60 tu lagu mana? Yang 30 tu lagu mana? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Itu hak Allah untuk beri. Tapi Nabi habaq takat tu. Nabi habaq takat tu. Kalau kata 60 kebaikan itu kita namakan sebagai 60 pahala, lagu mana 60 itu? Wallahu a'lam. Kalau 30 kebaikan itu kita sebut sebagai 30 pahala, lagu mana bentuk dia? Wallahu a'lam. Itu terserah kepada hak Allah Subhanahu wa ta'ala untuk Allah menjawab dan memberikan apa yang telah dijanjikan kepada kita oleh Allah dan juga oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, insya-Allah kalau tak ada apa-apa hal, kita akan bertemu lagi dalam pertemuan kita yang akan datang dengan membincangkan tajuk yang baru, iaitu bab takhirul azan, bab melewatkan azan. Bab melewatkan azan. Bolehkah melewatkan azan ni? Nabi pernah buatkah? Nanti kita baca dalam pertemuan kita yang akan datang, insya-Allah. Baik. Jadi saya kira sekadar ini dulu perkongsian kita pada malam ini, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan kita melihat usaha-usaha dakwah ini. Sebenarnya bukan usaha yang mudah. Usaha dakwah kalau tidak dapat tentangan, itu bukan. Jadi apa yang kita rasa perlu kita bantu dalam usaha dakwah ini, kita kena bantu. Usaha untuk menamatkan lesen judi sebagai contoh, ini kita kena bantu dan wajib kita kena bantu. Soal judi, soal arak, ini bukan soal perkauman, ini bukan soal yang terkait dengan mana-mana agama. Dia soal kemanusiaan.
Judi tidak mendatangkan faedah kepada siapa pun. Siapa pun yang terlibat dengan judi, dia tidak mendatangkan apa-apa faedah. Siapa pun yang terlibat dengan arak, ketagihan arak, dia tidak mendatangkan apa-apa faedah. Dan tidak sekadar orang bukan Islam yang terlibat dengan gejala-gejala seperti ini, bahkan orang Islam sendiri pun yang turut terlibat dengan perjudian. Balaga ayam pun judi. Balaga ayam itu berlaku dalam kampung-kampung orang Melayu, kan? Bela ayam bapak tu, bela ayam sabung tu memang jaga sungguh. Dia punya taji dia jaga, kan? Pasal apa? Nak bawa dia masuk dalam pertaruhan. Ada pertaruhan. Hatta dalam sukan. Biasa aja main badminton sebagai contoh. Main badminton. Jom kita lawan. Siapa kalah kena belanja 100 plus sebagai contoh. Dia punya bahan apa? Bahan pertaruhan dia adalah 100 plus. Itu juga perjudian. Jadi soal judi ini adalah soal yang ditegah. Agama kita tegah, dan agama kita menegah ia kerana fitrah kita macam tu. Agama ini adalah agama fitrah. Apa yang ditentang oleh agama, itulah juga yang ditentang oleh fitrah. Marilah kita cuba lawan, tengok apa yang ditentang oleh Islam ini sesuatu yang berlawanan dengan fitrah. Tidak ada yang disuruh oleh agama melainkan fitrah kita nak macam tu. Tidak ada yang ditegah oleh agama melainkan fitrah kita pun tak mau. Jadi terpulang kepada keegoan kita masing-masing, bagaimana untuk kita menilai benda itu, buruk baik dia. Tanya lubuk hati dalam-dalam kita, hati kita ni sungguh-sungguh wajar atau tidak kita terlibat dengan kegiatan-kegiatan yang tidak bermoral seperti ini. Jadi mudah-mudahan Allah beri kekuatan, dan insya-Allah mudah-mudahan Allah akan bantu kita, selamatkan kita daripada gejala-gejala yang tidak sihat seperti ini. Wallahu a'lam. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita jumpa lagi. Aqul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim.